Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid kesayangan Ustazah? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Bagus sangat. Okey, jadi hari ini kita akan belajar akhlak dan tasawuf. Okey, di bawah tajuk sabar. Apa tu sabar? Kita akan belajarlah hari ini. Okey, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita lebih lanjut, jadi kita bagi merahmati pembelajaran kita hari ini, kita baca doa belajar dulu. Semoga apa yang kita belajar hari ini diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tak nak buang masa. Ustazah minta awak semua buka buku akhlak muka surat 31. Pelajaran 7. Okey, dah ke belum? Pastikan bila cikgu ajar ni mesti ada buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, dan juga alat tulis. Okey, kita teruskan ya. Okey, seterusnya kita tengok pada slide yang seterusnya. Bila masuk tajuk baru, kita akan kena kenal lebih dahululah apa itu pengertian sabar. Okey, kita tengok yang pertama. Pengertian sabar dari segi bahasa berasal daripada perkataan bahasa Arab sabara, sabar, iaitu bermakna menahan. Menahan apa ni? Menahan marah, kan? Jadi sabar. Nombor 2. Dari segi istilah pula, menahan diri dalam menghadapi segala kesulitan, kesedihan dan perkara yang tidak disukai, atau menahan diri daripada marah, berkeluh kesah, benci, dendam dan berputus asa, serta melatih diri dalam ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Itu adalah maksud sabar. Sebab itulah kalau ada berlakunya sesuatu perkara yang kita tak suka, kita kena sabar. Selalu orang cakap sabar, sabar. Apa tu sabar kan? Tahu sebut tapi tak tahu apa erti sabar. Sekarang dah faham erti sabar? Okey, kita teruskan. Okey, sekiranya ditanya berkenaan dalil sabar, baiklah, sifat sabar ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama, yang mana menurut Imam Ghazali ada lebih 70 perkara yang disebutkan sabar ni dalam Al-Quran tau. Ada berapa? 70. Tetapi yang kita akan belajar hari ini ada 2 saja. Okey, kita tengok yang pertama ayat Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Surah Al-Baqarah. Okey. Apa artinya? Wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai iaitu menolong orang yang sabar. Kenapa dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala cakap sabar dan mengerjakan sembahyang? Sebab apa? Sebab dalam sembahyang ini juga ia dapat mengajar kita untuk bersabar. Contoh, kita ni solat zuhur, solat asar kan pada waktu petang panas kan. Jadi bila cuaca macam tu kita jadi panas, malas kan. Tapi kita kena buat juga solat. Walaupun malas macam mana, ia mendidik kita untuk bersabar. Selain daripada itu, ketika solat ini juga ia bagus. Sebab apa? Dalam solat ini ada banyak doa. Contoh, duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Semua tu Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku. Rabbi firli, maafkanlah aku, dan seterusnya. Awak tengok maknanya, awak akan faham. Jadi dalam solat ini juga ada doa-doa. Okey. Cikgu teruskan yang lain ya. Okey, seterusnya cikgu masukkan ayat Quran yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sadaqallahul azim. Apakah artinya? Artinya sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Ya, bila kita bersabar, insya-Allah akan datang benda yang lebih baik, lebih baik. Kita kena yakin apa yang berlaku sekarang ini, insya-Allah Allah akan datangkan yang lebih baik, insya-Allah. Banyakkan bersangka baik dengan Allah. Okey, ini adalah dalil Al-Quran. Seterusnya kita akan masuk dalil hadis tentang sabar. Okey. Ini adalah dalil hadis berkenaan sabar. Yang pertama, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut sallallahu alaihi wasallam, jangan malas. Wa may yatasabbar yusabbiruhullahu wa ma u'diya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita tengok maknanya. Artinya, dan sesiapa yang berusaha untuk menjadi sabar, maka Allah akan menjadikannya seorang yang sabar. Dan tidak diberikan seseorang itu pemberian yang lebih baik, lagi luas melainkan kesabaran. Ya, kita kalau tahu kita tak sabar, tapi kita kena berusaha untuk menjadi seorang yang sabar. Kalau nak marah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab itu bila kita nak marah ni, ada kan step-step dia macam mana. Kalau marah, kita kena duduk. Kalau tak boleh duduk, kena baring. Tak boleh lagi. Dia ada cara-caranya kan. Tapi kalau Ustazah terangkan banyak sangat, nanti kan panjang. Tapi dia ada cara-caranya. Okay. Jadi sebab itulah bila kita nak bersabar, kita kena berusaha. Bersabar ini sangat-sangat hebatlah dia punya kelebihan dia. Tak semua orang boleh sabar kan. Okey, jadi seterusnya dalil hadis daripada Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakanat khairun lah wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairun lah. Apa ni Ustazah maksudnya? Okey, maksudnya kita baca. Okey. Artinya, sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali pada orang yang apabila ia mendapat kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu amat baik baginya. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu amat baik baginya. Ya, bila orang yang beriman ini dia mempunyai banyak urusan, ada sesetengah dia jadi kelang kabut kan, macam mana ni nak settle, banyak sangat kerja. Tapi bagi mereka yang beriman ini, dia akan berusaha untuk bersabar dan cuba untuk menyelesaikan. Bila ia dapat menyelesaikan, dia akan bersyukur. Tapi dan bila ia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Dia senang, dia bersyukur. Dia susah, dia bersabar. Itu adalah amat baik baginya. Jadi, kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Okey. Jadi, seterusnya, bila kita dengar orang cakap sabar kan. Tapi, apa sabar tu kan? Jadi, hari ini kita akan tahu kelebihan bersabar. Atau kata lain ialah fadilat sabar. Okey, sabar yang pertama, sabar adalah kekuatan diri yang sebenar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Maksudnya artinya orang yang kuat bukanlah kuat bergusti. Tengok badan dia sasa hebat. Orang yang kuat ni bukanlah orang yang kuat bergusti mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal dirinya ketika dia sedang marah. Sebab tu sedang marah, banyakkan istighfar. Jangan sampai keluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Marah macam mana pun sabar, cuba. Sakit hati, kita jangan sampai lepas kita marah kan. Tak puas hati dengan orang, kita cakap dia ni, tapi bila kita dah reda, kita akan malu.
Sebab kita, apa yang aku cakap tadi kan? Apa yang saya cakap ni kan? Jadi kita ni malu. Jadi kita fikir apa kesan selepas kita marah. Okey? Jadi seterusnya, nombor 2, malaikat bersama orang yang bersabar. Bersabar ni malaikat akan bersama-sama dengan dia. Daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika Rasulullah ni sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba muncul seorang lelaki lalu dia mencela. Mencela tu apa? Dia mengutuk, maki, hamun Saidina Abu Bakar. Ada seorang lelaki ni datang kan, tengah jalan-jalan ni, duduk bersama sahabat ni, ada lelaki muncul tengah mengutuk Saidina Abu Bakar. Apa yang dia kutuk ni hingga menyebabkan Saidina Abu Bakar ni sakit hati mendengarnya. Ya, orang dah kutuk caci kita kan, takkan kita diam je kan? Geram lah kan? Jadi Saidina Abu Bakar ni sakit hati dengar. Tetapi Saidina Abu Bakar mendiamkan diri. Dia geram tapi dia banyak istighfar dia. Astaghfirullahalazim. Lebih baik dia diamkan diri daripada membalas. Takkan habis. Lelaki itu meneruskan celaan terhadapnya dengan bahasa yang lebih kasar. Dia nak duga lagi kan, dia nak naikkan lagi kemarahan Abu Bakar. Dia cakap lagi teruk lah, dia cela. Namun Abu Bakar masih bersabar sambil mendiamkan diri. Masuk kali ketiga, apabila lelaki itu terus menyakiti Saidina Abu Bakar dengan lisannya, Saidina Abu Bakar lantas membalasnya. Dah kali ketiga ni dia dah lebih-lebih sangat dah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Saidina Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau marah denganku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Baginda menjawab, "Tidak. Cuma semasa kamu diamkan diri tadi." Masa yang ketiga ni Abu Bakar ni bangun, nak balas balik. Dah cela 3 kali kan. Dah kutuk, makin kutuk. Bila Abu Bakar bangun, Rasulullah bangun. Jadi Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau bangun? Kau marahkan kat aku ke?" Tapi apa Rasulullah cakap? "Tidak, cuma semasa kamu mendiamkan diri, malaikat ramai-ramai turun dari langit membalas terhadap kata-kata cacian lelaki itu." Nampak tak? Saidina Abu Bakar tak balas, tapi malaikat yang membalasnya. Tetapi sebaik saja kamu mula membalas cacian lelaki itu, malaikat melarikan diri lalu syaitan datang dan duduk. Aku tidak boleh duduk di tempat syaitan yang duduk di situ. Tengok. Bila dia bersabar, malaikat ada. Bila dia tak sabar, malaikat pergi, syaitan yang datang ke tempat tersebut. Sebab tu Rasulullah bangun, tinggalkan tempat yang ada syaitan. Seronok kan cerita dia? Ni nampak kelebihan sabar. Okey, kita tengok kelebihan sabar yang ketiga. Sabar adalah cahaya. Daripada Haris bin Asim Al-Ash'ari berkata, "As-sabru diya." Diya tu adalah cahaya. Sabar itu merupakan cahaya yang terang benderang. Okey, yang keempat. Sabar ini perlukan istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itulah secara konsisten, berterusan. Kesabaran merupakan sesuatu yang perlu diusahakan dan dilatih secara berterusan. Nak sabar, hari ni sabar, esok tak sabar. Hari ni sabar, esok tak sabar. Tak boleh. Dia kena berlatih secara konsisten. Maka tidak hairanlah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan usaha dan kesabaran itu dengan pertolongannya seperti firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Okey, kita tengok pada artinya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham, memberi idea. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ya. Yang ketiga ini ialah sabar perlukan istiqamah. Ya. Ia bagi contoh macam menegaskan keyakinan Allah, Tuhan kita Allah. Jadi kita kena istiqamah, Tuhan kita Allah. Macam juga sabar, kita kena istiqamah dalam diri kita, bersabar. Kita cuba. Kita memang senang cakap macam mana nak aplikasikan, tapi macam mana Ustazah cakap tadi, kita kena berusaha. Okey, Ustazah pun cakap dengan diri Ustazah juga untuk menjadi seorang yang sabar, insya-Allah, ya.
Okey, seterusnya nombor 5. Fadilat sabar ini adalah kurniaan Allah Ta'ala yang sangat besar. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'ah min as-sabri." Dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik lagi luar melainkan kesabaran. Sama macam tadilah, perkara yang lebih baik ialah sabar. Okey, seterusnya nombor 6. Sabar sebagai tanda orang beriman dan mendapat kebaikan. Macam mana nak tengok seseorang itu beriman? Tengok tahap kesabaran dia. Sebab tu orang cakap, macam mana nak uji seseorang tu kan, tengok. Macam mana nak uji lelaki tu? Dia sabar tak dengan karenah kita kan? Awak memanglah senang nak uji lelaki. Cuba awak kena uji perempuan. Awak sabar tak dengan karenah lelaki? Jadi, kita lelaki perempuan kena saling sabar. Okey, jadi sabar sebagai tanda seseorang itu beriman dan mendapat kebaikan. Daripada Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, artinya sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusan itu sangat baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seseorang pun kecuali pada orang yang beriman. Apabila ia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu amat baik baginya. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, dia bersabar. Maka yang demikian itu amat baik baginya. Ini sama macam tadi cikgu terangkan kan. Bila ia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar. Okey? Jelas Okey, yang ketujuh, fadilat sabar sebagai jalan ke syurga, memudahkan seseorang itu masuk syurga. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya Allah telah berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya, iaitu buta mata, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan syurga baginya. Allah Ta'ala uji seseorang ini dengan Allah Ta'ala butakan matanya. Tapi orang tu sabar, maka Allah akan gantikan syurga baginya. Okey? Kita tengok pada hakikat sabar. Apa itu sabar? Hakikat sebenar dia. Okey, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Hakikat seseorang mukmin hendaklah bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin hendaklah tetap taat pada perkara yang telah diwajibkan ke atasnya meskipun banyak rintangan. Sama ada daripada faktor dalaman seperti malas, faktor luaran seperti benci musuh, kan? Malas kan? Jadi malas dengan benci musuh. Jadi benda-benda macam ni kita kena cuba elakkanlah. Okey, perkara-perkara yang tidak baik ni. Okey, seterusnya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kesabaran hendaklah diterapkan dalam meninggalkan maksiat. Orang yang mampu meninggalkan maksiat seperti maksiat marah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kuat hakiki kerana dia mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ya, kita sama-sama berusaha. Okey, sabar dalam menerima musibah macam sekarang kan banyak berlakunya kematian. Sabar dalam Islam bersifat proaktif, iaitu bersamanya dengan usaha dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh untuk mencari penyelesaian. Maka ketika itulah sabar bertemu dengan tawakal. Bila dah sabar, kita akan jadi redha dan tawakal. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya. Okey. Baiklah, Ustazah ada satu cerita ni berkenaan sifat sabar Rasulullah. Okey, dengar elok-elok. Dikisahkan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi di hadapan rumah seorang wanita tua, Nabi selalu diludah oleh wanita itu. Rasulullah ni bila jalan depan rumah orang tua ni, perempuan tua ni, Rasulullah selalu kena ludah dengan perempuan tu. Ketika Rasulullah melintasi rumah wanita itu, baginda pada suatu hari, ketika Rasulullah ni jalan depan rumah perempuan yang ludah dia tu, satu hari tu Rasulullah tak kena ludah. Jadi Rasulullah ni tertanya-tanya. Baginda pun bertanya kepada seorang tentang wanita tua itu. Lantas orang itu merasa hairan. Mengapa baginda bertanyakan khabar tentang wanita itu sedangkan wanita itu bersikap buruk kepada baginda? Dia kena ludah. Awak kena ludah, suka? Tak suka lah kan. Jadi tapi pelik kan, Rasulullah dah kena ludah, tapi satu hari perempuan tu tak ludah, Rasulullah tak jumpa dengan perempuan tu. Rasulullah cari mana perempuan tu. Setelah mengetahui bahawa wanita itu sakit, baginda terus menziarah. Okey, seterusnya, ketika wanita tua itu sedar bahawa orang yang menziarahinya adalah orang yang selalu diludahinya,
Ia pun menangis. Kenapa nangis? Di dalam hatinya berbisik, betapa luhurnya budi orang ni. Walaupun setiap hari aku ludah dia, tapi dia tetap ziarah aku. Tengok Rasulullah setiap hari kena ludah. Tapi bila perempuan ni sakit, Rasulullah ziarah kan? Tengok-tengok. Dengan rasa terharu, wanita tua itu lalu bertanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menziarahiku? Padahal setiap hari aku ludah." Rasulullah SAW menjawab, "Aku yakin engkau meludahiku kerana engkau belum tahu tentang kebenaranku." Yang perempuan ni dengar, mungkinlah dia dengar Rasulullah ni jahat lah, penipu lah. Lepas tu dia ludah. Tapi sebab apa? Sebab dia tak tahu kebenaran tentang Rasulullah ni. Aku yakin jika engkau mengetahuinya, pasti engkau tidak akan melakukannya. Mendengar jawapan Rasulullah SAW, wanita tua itu pun sebab. Lalu dengan penuh kesedaran, ia berkata, "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu." Lantas wanita tua itu melafazkan 2 kalimah syahadat Allahu Akbar. Tengok kesan daripada sifat sabar Rasulullah. Apa yang berlaku pada perempuan tersebut? Perempuan tua itu mengucap 2 kalimah syahadat di depan Rasulullah dan menjadi seorang Islam. Awak tengok kelebihan sabar. Okey, jadi hari ini saya terangkan awak berkenaan sifat sabar. Dan pengajarannya, kita sama-sama berubah menjadi yang lebih baik, menjadi lebih sabar. InsyaAllah ya, sama-sama dengan Ustazah. Ustazah pun cakap diri Ustazah juga. Okey, jadi hari ini itu saja. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye bye.